Okay, Assalamualaikum guys. How is everyone? Apa khabar? Okay, so hari ini Selamat kembali selamat kembali ke episod keempat dalam rancangan Macam-Macam Lego. Okay, alright. Apa menarik minggu ni, Din? Alright, sebelum tu kita tanya dulu guys. So everyone, apa khabar? Macam mana raya? Masih beraya ke? Okay, Raya ada lagi. Raya ada lagi. Alright. So jangan risau. So sambil anda beraya, okay, di sini juga kami akan teruskan dengan rancangan Macam-Macam Lego episod ke-4. But before that, saya nak perkenalkan diri dulu. Pucuk Paku, Pucuk Midin. Nama saya Aizuddin. Okay. Masak lemak ikan teri. Nama saya Azli. Tapi boleh panggil saya Bob. Mudah. Senang ingat. Okay. So saya dan Bob hari ini akan kongsikan dengan anda tentang pelbagai lagi informasi mengenai produk-produk Lego Education bersama-sama dengan anda. Okay. Alright. So untuk mungkin viewers kita yang first time tengok macam-macam Lego. So maybe Bob boleh explainkan apa actually yang kita buat dalam macam-macam Lego. Okey, untuk yang baru tengok, baru menyertai kami, macam-macam Lego ni kami nak mengetengahkan apa itu sebenarnya barang-barang Lego Education. Mungkin anda semua, penonton-penonton semua, tuan-tuan, puan-puan biasa dengar tentang Lego. Even kita tahulah Lego is a world known brand. Tapi apa sebenarnya Lego Education? Adakah sama dengan Lego biasa? Itu yang kami akan tunjukkan kepada anda semua. So kita dah jalankan 3 episod kan. So in the first episode kita dah terangkan dalam lebih kurang 5 produk yang ada di bawah Lego Education. Betul. Dan di second week kita terangkan 2 produk, iaitu Lego Mindstorm EV3 dan juga Steam Park. Betul. Okay. Dan last week kita terangkan lagi 2, iaitu Lego WeDo 2.0 dan juga Coding Express. Yeah. Okay. So hari ni apa yang bakal kita sajikan, Bob? Okey, untuk minggu ni kami buat kelainan sedikit. Tak banyaklah, sedikit. Okey, kami akan mengetengahkan kepada anda, kami akan terangkan kepada anda semua macam mana nak mengajar. Jadi maksudnya minggu ni fokus kami adalah untuk tuan-tuan dan puan-puan semua yang sudah memiliki set Lego Education, macam mana nak ajar anak-anak anda semua. Sebab kita tahu, kalau kita bagi satu set terus untuk anak-anak anda, mungkin dia akan jadi seperti toys biasa. Sedangkan nama kita adalah Lego Education, jadi di mana education value yang ada pada produk ni? Kita akan tunjuk benda tu semua. Okay. But in specific, 2 produk yang kita akan jelaskan for today will be ESM, iaitu Early Simple Machine, dan juga our latest product which is Lego Education Spike Prime. Ya. Okay. Okey. Dengan menggunakan ESM, Early Simple Machine, dan Lego Spike Prime, kita akan terangkan konsep pembelajaran dan pengajaran menggunakan konsep 4C yang diperkenalkan oleh Lego Education. Okey, mungkin tuan-tuan puan-puan semua adalah cikgu ataupun pensyarah ataupun pendidik. So anda semua ada metodologi sendiri. Ada apa istilah cara-cara pedagogi sendiri. Tapi untuk yang bukan, tak ada pengalaman macam mana nak mengajar, jadi kami akan tunjukkan contoh-contoh kepada anda semua menggunakan 2 projek ini tadilah, iaitu ESM dan Spike Prime. Okey, so saya rasa cukup sekadar itu. And then satu kita tambah. Untuk program macam-macam Lego, kita tak lekang daripada bagi gift, guys. Betul. Okay? Setiap minggu kita akan bagi gift. So maybe Bob boleh share apa yang gift yang kita akan bagi untuk minggu ni. Okey, yang pertama ini dia. Ini kita bawa, kita sambung daripada minggu lepas. Dari last week, guys. Syarat dia sama. Kita nak 100 viewers, 100 live viewers yang menonton siaran langsung ini. Troopers kami okey, Din. Kita sebut troopers, kita bagi tepukan, Din. Troopers. Yes. Kita ada sekumpulan troopers yang actually membantu kami untuk menjawab komen kan, untuk melayan anda sebab tu program ni berlangsung. So, untuk minggu ni kita untuk bagi gift. Alright, produk apa ni, Mak? Simple Machine, tapi kita kena reach 100 viewers, guys. Yes, so make sure untuk share, tag rakan-rakan anda supaya kita boleh achieve 100 viewers dan kita boleh cari seorang pemenang untuk set ni. Okay. Ini yang pertama. Yang kedua, guys. Masih berlangsung macam tiap-tiap minggu sebelum ni, 10 lucky winners yang share live stream kami, komen pada siaran ini dan like siaran ini. Okay, siaran langsung ni bukan post-post yang lain pada page group, tapi live stream yang ini, like, share dan komen. 10 lucky winner akan dapat hadiah misteri. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita ada lagi special gift, tapi cara dia kali ni berbeza sikit. Okay, alright. So I hope semua orang boleh dengar. Nanti kita akan tunjukkan juga cara-cara dia. Okay, untuk yang ketiga ni, untuk anda memenangi lebih banyak gift,
Alright, the first thing yang kami perlu anda buat adalah, okay, kami ingin anda nyatakan dalam ruangan komen dari negeri mana anda berada. Okay, berada ataupun berasal, tak kisah. Okay, contoh macam saya dari negeri Selangor. Okay, so jadi di bahagian komen saya akan tulis saya dari negeri Selangor dan kemudian saya akan tag 5 orang rakan. Okay, so maybe kita boleh tunjuk macam mana template. Alright, macam dekat bawah ni guys. Okay, macam kat bawah ni. So anda tulis anda berasal dari negeri mana dan kemudian tag 5 orang rakan dari negeri yang sama. Betul. Okay, tag, okay, dan terus komen, enter. Alright, sebab ini salah satu syarat untuk anda menangi free gift. Okay, alright, this is the first one. And then the second one, apa yang kita akan buat ialah sepanjang tempoh sejam ni kita akan ajukan 3 soalan. 3 soalan, alright, yang berkisar tentang episod-episod yang lepas. Betul. Okay. So nanti at the end of kita punya session, once kita dah tunjuk ketiga-tiga question, apa yang anda perlu buat ialah anda harus jawab ketiga-tiga soalan tu di ruangan komen dan kemudian tag lagi 5 orang rakan. Alright, tag 5 orang rakan. So maybe kita boleh tunjuk template yang tu. Okay, so ini template yang kedua. Once kita dah ada 3 soalan, anda jawab 3 soalan tu. So nombor 1 jawapan dia apa, 2 apa, 3 apa dan kemudian tag 5 orang rakan. So, if anda dah buat yang pertama tadi dari negeri mana dan yang kedua jawab 3 soalan dan kita akan select. Kalau jawapan anda betul lah, kena make sure jawapan betul. So, kalau tak tahu, tak sure, boleh rujuk balik episod-episod kami yang lepas. Okay, yang ditunjuk tadi tu contoh soalan, template, betul. Bukan jawapan yang betul Jangan salah faham. Baik. Okay. Alright, so make sure guys, stay tune. Alright, daripada awal sehingga ke hujung program. Okay, so sekarang ni boleh dah start komen. Anda dari negeri mana? Okay, dan tag 5 orang. Pam, kita punya komen. Alright, jangan risau. Troopers kami ada untuk entertain anda. Alright, so teruskan komen. Okay, alright. So, I think kita dah selesai dengan introduction. So, maybe kita boleh start, Bob? Boleh. Dengan agenda kita hari ini. Untuk hari ini yang diperkatakan tadi, kami akan mengetengahkan kepada anda semua konsep pembelajaran 4C dan 5E yang diperkenalkan oleh Lego Education. Jadi kita akan bermula dengan yang mana, Din? 4C atau 5E? Kita akan mulakan dengan 4C. Okey, kita akan bermula dengan 4C. Okey, pada minggu lepas, rakan saya ada menerangkan kepada anda semua apa itu 4C. Okey, C yang pertama adalah connect. C yang kedua adalah construct. C ketiga contemplate. C keempat continue. Okey, anda semua dah tahu benda ni. Tetapi macam mana nak menggunakan? Sebagai seorang pengajar, contohnya nak mengajar anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan, macam mana kita nak guna konsep 4C ni? Kami akan tunjukkan contoh menggunakan produk ESM. Ini dia, ESM. Okay, so the first product yang kita akan ketengahkan for today is Early Simple Machine. Atau nama singkatan dia ESM. Okay, so kita akan terangkan macam mana kita apply penggunaan 4C methodology dalam penggunaan produk ESM. Okey, kita tunjuk, kita switch kamera, kita tengok apa sebenarnya yang ada dalam ESM ni. Oh, ya. Before kita start. Before kita start ESM. Kita nak start share the first question. Okey. Oh, dah nak bagi soalan dah? Yes, kita nak bagi soalan Bob. First question. Silakan, Din. 3 question. Alright, so the first question, alright, so nanti kita akan ajukan. So the first question will be related to kita punya first episode, MML episode pertama. So anda boleh rujuk nanti, okay, MML episode pertama, so akan ada jumpa jawapan kat dalam tu. Okay, so tapi tak perlu jawab sekarang. Tunggu sampai akhir program, kumpul 3 soalan baru jawab. Okay, so ready untuk soalan dia? Alright, so maybe kita boleh roll question. Okay, soalan yang pertama. Apakah produk kedua yang diperkenalkan dalam sesi Facebook Live Macam-Macam Lego episod 1? Okay, apakah produk kedua yang diperkenalkan dalam episod 1 Macam-Macam Lego? Okay, so jadi kita hari episod 1 kita ada terangkan 5 produk guys. 5 produk, so apakah produk kedua yang kami perkenalkan? Okay, so kalau tak sure, boleh terus rujuk episod 1. Okay, alright Bob. Okay. Sambung. Okay, kita teruskan dengan ESM, kita tunjuk dulu Early Simple Machine apa yang ada di dalam. Okay. Okay, pertama sekali, dia ada kad. Okay, menunjuk kod dia 9656 dan di dalam dia ada elemen-elemen dan ada playcard. Okey, ni ada beberapa keping playcard. Okey, untuk hari ni kita akan main gasing. Gasing guys. Okey, gasing. Jadi, macam mana kita nak gunakan projek bermain gasing ni nak relate dengan konsep 4C. Okey, seperti yang kita tahu tadi, C yang pertama adalah connect. Jadi, macam mana Din? Ada contoh tak macam mana kita nak relate gasing ni, nak bagi student, anak-anak kita mula? Betul.
pemikiran dia terhadap gasing. So, when kita guna produk Lego Education, kita tak simply just terus main menggunakan produk, alright? So, the first thing when we using this product, kita kena start to connect. Apa kita maksud adalah, kita nak connectkan kita experience, apa yang diorang tahu, okay, apa yang diorang pernah lalui dengan topik yang kita nak terangkan pada hari ini. So macam contoh hari ini kita nak ajar tentang gasing. So di part connect, apa yang kita buat ialah kita boleh ada discussion dengan anak kita boleh bercerita, and then kita boleh tanya kan, adakah diorang tahu gasing, tahu ke bentuk gasing, macam mana gasing dimainkan. So first kita kena start to connect, okay? If kita neglect part connect, then student akan start to go into the class, tapi dalam minda diorang tak start to think about the current topic. Okay, so pentingnya kita connect. Okay, untuk produk ASM ni, recommended age permulaan dia adalah 5 tahun ke atas. Jadi untuk anak-anak yang berumur 5 tahun ke atas, mungkin tak pernah dengar gasing, anak-anak sekarang. Okay, tapi kalau saya sebut satu ayat ni, mungkin anak-anak tuan-tuan semua pernah dengar. Okay, pernah dengar Beyblade. Pernah dengar Beyblade, Din? Pernah, Bob? Pernah main Beyblade? Tak pernah. Tak pernah. Saya pernah dengar, tak pernah main sebab bukan zaman saya. Betul, sama. Okay. Jadi Beyblade, kita tahu Beyblade gasing moden lah. Gasing moden. Okay, so untuk produk ni kita tanya anak-anak semua. Contoh, okay, pernah dengar gasing tak? Tak pernah dengar. Okay, pernah dengar Beyblade? Okay, mungkin dia pernah dengar. Jadi bila kita bercerita tentang Beyblade, mereka terus nampak bayangan. Okay, rupa macam mana, dia ada launcher dia ada gasing dia ada spinning top. Okay, so itu kaedah, ini contoh pertama untuk kita buat C yang pertama, iaitu connect. Okay, kita teruskan ke C yang kedua, iaitu construct. Lego tak boleh lari. Memang tak boleh lari daripada construct. Okay, sebab dia memang pemasangan, memerlukan pemasangan. Okay, sambil saya akan pasang spinning top. Okay, kalau kita tengok dalam play card ni, dia cuma ada 2 step je, tak banyak. Sesuailah untuk anak-anak berumur 5 tahun ke atas. Okay, ada 2 pemasangan. Sambil saya pasang, saya akan tunjuk macam mana nak pasang. Mungkin Azudin boleh tolong baca komen, Din. Okay, boleh. Reply apa-apa komen. So, sambil Bob build, okay, kita punya spinning top, okay, saya akan try to baca komen anda. Okay, selama ni kita tak pernah baca kan online. So, jadi sekarang kita nak cari komen-komen. Okay, so kalau ada apa-apa soalan boleh komen. Nanti saya akan try to jawab. Saya akan pilih 1 atau 2 komen yang saya boleh jawab. Okay, let's see. Okay, at the same time teruskan komen. Okay, saya dari negeri mana, dan tag 5 orang rakan dari negeri yang sama. Sebab at the end nanti anda berpeluang untuk dapatkan hadiah. Okay, so kita ada komen tak? Ada apa-apa yang ni komen? Okay. Alright. Nur Syahidah Abdul Mazawawi. Naman saya kot main Beyblade tu. Oh, okay, so dah lama lah main Beyblade. So, support jadi tahulah. Okay. Alright. So, okay. So, ada apa-apa soalan tak? So, rasanya macam tak banyak soalan sekarang, Bob. Mungkin sebab soalan kita baru mula. Tapi, saya boleh nampak ramai yang dah start tulis. Anda berasal dari mana? So, teruskan. Okay, tulis. Saya berasal dari mana, dan tag 5 orang rakan anda. Okay. Alright. Okay, so, saya dah siap pasang, Din. Alright, dah siap pasang. Dah siap pasang. Baru 1 minit lebih. Dah siap pasang. So, penggunaan dia simple je, guys. Okay, so Bob, boleh teruskan. Jadi mungkin untuk macam saya lah yang dah berumur sikit, tak adalah tua sangat, dewasa, kita katakan dewasa, mungkin ambil masa yang sekejap. Tak ambil masa lama lah untuk memasang. Tapi untuk anak-anak anda yang berumur 5 tahun ke atas, mungkin ambil masa 5 hingga 10 minit. Betul. Ada 2 sebab lah, 2 sebab utama. Yang pertama sebab tak familiar dengan parts-parts Lego lagi. Yang kedua, mereka perlu tengok betul-betul. Macam kita boleh tengok dekat playcard. Okay, pemasangan dia memerlukan masuk kepada lubang yang mana satu, lubang yang mana satu. Jadi mungkin mereka perlu mengira terlebih dahulu. Okay, jadi ini contoh gasing yang telah siap dipasang. Okay, sekarang kita teruskan kepada C yang ketiga. Okay, untuk C yang ketiga kita panggil contemplate. Apa sebenarnya contemplate ni, Din? Okay, so dekat bahagian contemplate ni adalah, okay, right now kita dah build. So apa yang kita perlu buat lepas build adalah kita main. Kita main. Kita main, alright? Because Lego is fun. Okay, dia akan always related dengan playing. Okay, so kita nak main sekarang. So, tapi cuma kita akan main and then kita akan try to observe. Okay, kita akan try to observe what happen, kenapa dia jadi macam tu, so that at the end kita boleh explain. And lebih penting sekali ialah supaya anak-anak tuan-tuan perempuan boleh explain sendiri apa yang terjadi dalam game tersebut. Okay? Alright, so that is what we are going to achieve through contemplate C yang ketiga. Okay, untuk contoh contemplate, okay, selepas siap pemasangan kita tanya anak-anak kita. Agak-agak
berapa lama gasing ni boleh berpusing. Okey, jadi kita tanya soalan yang open ended. Kita cuba elakkan soalan yang by optional lah. Betul. Ya atau tidak kita cuba elakkan. Kecuali soalan tu memang tak ada option lain dan kita tanya. Betul. Tapi seboleh-bolehnya kita cuba tanya soalan yang open ended supaya pemikiran mereka lebih terbuka. Okey Din, agak-agak Din. Berapa saat gasing ni boleh berpusing? Since gasing ni dipusingkan tangan rasanya 5 saat. 5 saat. Kita cuba Okey. Okey, kita cuba. Nampak skrin okey. 1 2 3. 1 2 3 4 5. Tepat sekali. Oh, tepat 5 Hebat. saat. Tepat 5 saat. Okey, 5 saat. Okey, selepas kita tunjukkan kepada anak-anak kita dah tengok gasing ni mampu berpusing selama 5 saat. Jadi, apa yang kita nak contemplatekan adalah kita bertanya soalan kedua. Kita cuba ubah sesuatu supaya mereka teruskan berfikir. Okey, contoh yang saya nak buat adalah di sini. Okey, boleh tengok kita switch kamera. Okey, elemen gasing ni ada 3 elemen. Berwarna biru, kuning, gear berwarna kuning dan gear berwarna merah. Okey, contoh saya nak bagi kita buang satu elemen yang berwarna merah, kita guna elemen yang berwarna biru dan gear berwarna kuning sahaja. Okey, kita cuba pusing balik. Okey, Din, agak-agak dengan gasing yang dah disimplify, kurang satu elemen. Alright. Adakah dia akan berpusing lebih lama atau lebih laju atau lebih lebih perlahan? Atau tak mampu berpusing langsung? Agak-agak yang apa akan terjadi? Sebab kita dah buang satu, so supposedly sekarang ni dah lebih ringan. So kalau ringan patutnya bukan lebih lama Bob? Saya tak tahu. Kita cuba. Okey, kita Jadi try. jawapan dia lebih lama. Yes. Okey, kita cuba. Okey. 1 2 3 4 5 6 7. Okey, kali ini 7 saat Bob. 7 saat. So hipotesis betul ke tak? Hipotesis betul. Okey. Tapi dari segi teori dia banyak faktor. Tapi kita di sini yang peranan ibu bapa yang membimbing anak-anak untuk memastikan mereka terus berfikir. Okey? Itu baru satu soalan. Yes. Okay. So ini adalah actually part contemplate yang kita nak cuba sampaikan. Di mana kita main dan sambil main kita akan try to reflect. And then kita akan minta anak-anak kita to explain kenapa jadi macam tu. Kenapa bila berat berubah dia jadi makin laju. Tapi was it supposed to be like that? Kalau tak, kenapa dia jadi macam tu? So we have to explain. Minta anak-anak kita explain. So barulah kita boleh capai the part yang ketiga iaitu contemplate. Okay. Teruskan dia. Teruskan. Okey, kita masuk kepada C yang keempat iaitu continue. Okey, C keempat continue untuk projek gasing ni ada beberapa perkara yang tuan-tuan puan-puan boleh cuba untuk continue projek ni. Sama ada nak ubah lagi design gasing ataupun nak ubah design launcher. Okey, di sini kami dah sediakan gasing yang kedua. Okey. Boleh tunjuk Din gasing kedua. Okey, kita switch kamera. Okey, gasing kedua kita menggunakan 3 elemen tapi dari gear yang sama, iaitu gear merah ni kita letak 2 dan elemen berwarna biru. Kali ni saya nak Din pula yang pusing. Okey, alright. Sebelum tu soalan dia sama Din. Kita kena bertanya juga kepada anak-anak. Apa agak-agaknya yang akan berlaku? Din rasa apa Din? So right now supposedly kita dah guna gear yang lebih kecil. So kalau kita still apply konsep yang tadi, lebih ringan dan lebih laju. Lebih laju. Lebih lama. Lebih lama. Yes. Mari kita tengok hasil kita dia. Try. Okey. Tu. Oh, sekejap ya Bob. Sekejap. Cuba lagi Din, sekali lagi. Okey, kita try. Saya tak puas hati. 1 2 3 4 5. Oh, dalam lebih 5 second je Bob. Lebih 5 second juga. Jadi di sini selepas kita tengok hasil dia, kita berbincang dengan anak-anak kita. Agak-agak kenapa dia sama? Kenapa dia berbeza? Kenapa design ni lebih lama? Kenapa design ni tadi lebih sekejap? Kenapa yang ini lebih laju? Kenapa yang ini lebih perlahan? Okey, itu contoh-contoh untuk contemplate dan continue yang tuan-tuan puan-puan boleh bincang bersama anak-anak. Tuan-tuan puan-puan bila menggunakan produk ESM, contoh yang kami berikan adalah projek gasing. Okey? Right, and kadang-kadang bukannya daripada bentuk physical kita punya structure je kan. So kita boleh contemplate juga mungkin disebabkan benda tu terjadi disebabkan faktor-faktor luaran, macam contoh tadi kekuatan kita pusing. Betul. Kan, lagi kuat kita pusing, lagi lajulah dan lagi lamalah gasing tu boleh stay. Betul. Kan. Kalau lemah then will be sekejap je lah. So ada banyak faktor yang kita boleh contemplate bersama-sama dengan anak-anak kita. Alright, so itu kita punya role as ibu bapa dan cikgu untuk kita teruskan bertanya, teruskan discuss
dengan anak-anak kita. Okay? Okay. Alright. So di sini kami tunjuk contoh, mungkin ambil masa dalam 20 minit sebab kami ringkaskan. Kami tunjukkan kepada anda contoh-contoh kami buat. Jadi untuk gasing ni mungkin anak-anak anda yang cuba untuk pusing gasing ni mungkin tak secekap kami. Sebab kami dah biasalah. Okay, kami dah biasa menggunakan produk ni. Betul. Jadi mungkin anak-anak anda nak pusing gasing pun nak pasang, masukkan. Mungkin ambil masa 5 hingga 10 minit. Jadi keseluruhan, walaupun kita tengok pada plekat ni tadi, pada plekat ni cuma ada 2 step. Nampak mudah, simple. Betul. Tapi sebenarnya aktiviti yang kita boleh buat banyak. Mungkin boleh ambil masa setengah jam hingga 1 jam untuk kita lebihkan kepada bahagian contemplate dan continue. Okay, alright. Okay, so selain daripada apa yang kita tunjukkan, anda juga jangan risau, okay? Sebab di dalam website Lego Education, kita dah sediakan pelbagai resources untuk anda. So maybe kita boleh share apa yang kita ada dekat laptop. So saya boleh tunjukkan kepada anda. Okay, so kalau anda tengok, okay, ini adalah di website Lego Education. Okay, so currently saya dah pilih produk ESM ataupun Early Simple Machine. So anda boleh tengok dekat sini kita ada banyak aktiviti yang anda boleh lakukan bersama-sama dengan anak-anak. So contoh saya pilih spinning top. Okay, kita buka spinning top. Okay, once kita buka, dan kita ada complete lesson plan. Okay, yang akan terangkan, okay, bahagian connect nak buat apa, explanation dia. Okay, bahagian construct. Okay, bahagian contemplate. And lastly, bahagian continue. Apa yang perlu dibuat. Okay, so anda semua tak perlu risau tentang nak menggunakan produk Lego Education. Okay, cuma and then lagi satu juga dekat sini, apa yang bestnya tentang produk Lego Education adalah kita dah provide resources. Kalau anda tengok, kita ada teacher support. Alright, teacher support ataupun untuk parents. Okay, kalau anda tengok di bahagian additional resources, kita ada macam-macam. Kita ada curriculum grid, assessment untuk teacher, self-assessment untuk student. Okay, so saya boleh tunjukkan contoh. Okay, ini adalah guideline untuk parents ataupun teachers. Okay, sebab dekat sini kita dah tekankan, okay, apa yang penting yang kita kena tekankan sewaktu kita menggunakan produk ESM sama-sama anak. So, apa yang ada di dalam box, okay, building instruction, teacher's notes, kita ada activity and student worksheets. So, semuanya complete di dalam satu website. Anda boleh straight away buka website dan download. And at the same time, contohnya, macam mana kalau plakat yang buat tunjuk tadi tu rosak ataupun hilang kan? Kita faham. Selalu kita dengan anak-anak, kita akan ada masalah bila dengan plakat. So, tak perlu risau. Anda boleh just straight away daripada website download, okay, soft copy plakat yang anda boleh download dan print. Alright, so anda akan ada instruction yang baru untuk gunakan bersama-sama dengan anak-anak. So everything dah disediakan, so don't have to worry. Okay, alright. And at the same time juga, selain daripada guideline yang kita ada dalam website Lego Education, okay, kami juga pihak Sasbadi dah ada menyediakan satu platform, iaitu yang kami panggil sebagai STEM Hub. Okay, so kalau kita boleh share. Okay, so kalau di STEM Hub ni, alright, STEM Hub ni is a platform untuk guru-guru, student, professionals untuk berkumpul dan share segala bentuk content. Okay, so kalau anda contoh, kita dekat sini kita ada SLS Early Learning. So dekat sini kalau anda lihat, okay, kita boleh buka. Okay, sekejap. Okay, alright. So kalau kat sini SLS Early Learning, so kita ada my courses. Okay, kita ada courses and kita ada juga schedules. Okay, maksudnya courses ni kita akan put in any courses yang related to early learning punya products. Contohnya macam ESM. So anda boleh go into STEM Hub. Tengok kita ada banyak trainers dekat dalam tu. Okay, and each trainer akan provide services menggunakan produk yang berbeza. Betul. Okay, so just masuk, register as user. Okay, and then anda boleh terus ada access, boleh terus subscribe untuk semua konten-konten yang ada di dalam STEM Hub. Okay? Okay, untuk ibu bapa, kalau nak register untuk anak-anak, register as student. Katakanlah ibu bapa yang menonton ni, anda adalah pesyarah, anda adalah educators. Nak register untuk sebagai trainer pun boleh juga, dialu-alukan, tak ada masalah. Betul. Alright. Okay, boleh check it out. Website STEM Hub. Check it out, guys. Check it out. Okay. Okay, so right now kita dah selesai dengan our product. Yes. Bagi tepukan, guys. First product dah selesai. Okay. If you guys have any question related to Early Simple Machine, make sure you guys terus komen dekat bawah, because later on saya akan cuba baca komen-komen yang anda beri. Okay, and cuba jawab apa yang boleh.
Okay? Alright. So sekarang Bob, apa yang Kita nak buat? perlu masuk ke produk kedua. Tetapi sebelum tu, saya rasa untuk soalan, kita tanya soalan kedua dulu kot. Betul. Tapi sebelum tu Bob, kita nak remind lagi sekali apa hadiah yang kita Remind ada. lagi. Okey, saya akan ulang balik. Ni hot item dari minggu lepas. Yes. 100 viewers. Kita dah achieve Barang 100 panas. viewers. Belum lagi. Belum lagi. Okey, jangan bagi kami bawa lagi Make produk sure ni. minggu ni kita reach 100 viewers, Yes. guys. Kita orang tak nak bawa ni minggu depan. Kita ada banyak hadiah lain. Kita nak bawa ni sampai minggu ni je. So make sure kita reach 100 viewers. So tag, share. Buat apa yang boleh supaya kita reach 100 viewers. Okey, ini yang pertama. Yang kedua. Okey, Yang kedua. bagi anda semua, like, share, comment this live session. Randomly selected from our troopers, 10 orang akan dapat lucky free gift. Betul. So 10 orang yang lucky akan dapat free gift. Mhm. Tu yang kedua. Yang ketiga, kita pergi kepada soalan tadi balik. Okey, yang ketiga macam saya cakap, anda dah komen anda berasal dari negara mana dan tag 5 orang rakan. So make sure tulis dari negeri mana dan tag 5 orang rakan. Kalau anda hanya tulis dari negeri mana sahaja, kita mungkin tak akan consider that as calon untuk pemenang. So make sure ikut arahan yang diberikan lah. So tulis saya berasal dari negeri mana dan tag 5 orang rakan dari negeri yang sama. Okey, so dan yang kedua kita akan paparkan 3 soalan. So, tadi saya dah paparkan soalan yang pertama, iaitu apakah produk kedua yang kami perkenalkan dalam episod 1 macam-macam Lego. Alright, so that is the first one. So kalau anda tak tahu, boleh rujuk episod yang lepas. Okay, so sekarang before kita start dengan produk kita yang kedua, saya nak up soalan yang kedua. Alright, soalan yang kedua ini berkisar daripada episod kedua macam-macam Lego. Alright, so kalau anda dah ready, alright, dah ready? Okay, kita up question yang kedua. Alright, soalan yang kedua, apakah nama eksperimen yang dilakukan bagi produk Steam Park dalam sesi Facebook Live macam-macam Lego episod kedua? Okay, so kita ada buat eksperimen menggunakan Steam Park dalam episod kedua dan waktu tu host kita dah ada sebut apakah nama eksperimen tersebut. Alright, so kalau anda tengok petunjuk tu is actually jawapan. Alright, and jawapan tu actually dalam bahasa Inggeris. Okay, so jawapan tu dalam bahasa Inggeris. So make sure kalau anda tak pasti, terus rujuk balik episod kedua macam-macam Lego. Dalam penggunaan Steam Park kita ada sebut apa nama eksperimen tersebut. Okay, so ini adalah soalan yang kedua. Okay, alright. So Bob, kita dah settle soalan kedua? Kita dah settle, kita teruskan kepada produk yang kedua hari ini. Yes, produk yang kedua. Okey. 4C kita dah settle. 4C adalah teaching concept. Okey. Di mana kita sebagai parent, kita sebagai ibu bapa, macam mana kita nak mengajar anak-anak menggunakan konsep 4C. Betul. Tetapi untuk konsep 5E adalah learning concept. Betul. Okey, learning concept 5E ni kami akan gunakan produk Spike Prime. Kenapa produk Spike Prime? Disebabkan Spike Prime recommended age dia 10 tahun ke atas. Kalau kita guna konsep learning konsep 5E ni, kita gunakan untuk anak-anak kita yang berumur 5 tahun ke atas, mungkin mereka kurang jelas, kurang faham tentang konsep ini. Okay, jadi kita akan gunakan produk Spike Prime 10 tahun ke atas. Kita akan tengok contoh, kami akan tunjukkan contoh macam mana nak implementasi konsep ni dalam produk Spike Prime. Betul. Alright, so tanpa buang masa, let's start to introduce Spike Prime. Okay, alright. So ini adalah box Spike Prime. Nampak tak color dia? Vibrant, kuning. Nampak kan? Okay, kuning kali ni dia punya colours. Alright. So Tunjuk. Kita nak tunjuk. okay, boleh tunjuk. Alright, so kita kali ni different than EV3 ataupun Wido. Kali ni for Spike Prime kita have 2 individual tray. Mungkin boleh tunjuk Bob. Okay, boleh angkat kita ada 2 berasingan. individual tray. So memudahkan anda nak menggunakan. Okay. So dalam box pun kita ada, tapi jangan risau, nampak macam sikit kan, tapi sebenarnya sebab kami dah keluarkan barang-barang tersebut. So ada banyak actually produk, banyak lagi parts di dalam satu kotak Spike Prime. Okay. Alright. So untuk Spike Prime, kita nak start to explain penggunaan konsep 5E menggunakan Spike Prime. So, but before that, kita mesti nak explain kepada kita punya viewers. Betul. Apa itu 5E? Betul. 4C saya rasa banyak minggu kita dah ulang. Yes. 4C. Mungkin 4C, orang 4C. mungkin kita punya customers yang dah pernah menggunakan produk Lego Education dah biasa dengan penggunaan 4C. Okay, so sekarang kita nak explain apakah itu 5E. Apa 5E? Apa 5E tersebut? Apa 5E? Okay, mungkin kita ada gambar ke 5E? Okay, tak apa. Kalau macam tu saya akan explain. Alright, apakah 5E tersebut? Alright, the first one would be engage. Okay, engage. Yang kedua adalah explore. Yang ketiga adalah explain. Yang keempat adalah elaborate.
Dan yang kelima adalah evaluate. Okay, so those are the 5 E's yang kita akan try to apply menggunakan produk Spike Prime. Okay, ulang balik Din. Mungkin ada yang kurang jelas. Okay, yang kurang sebab jelas. first time dengar. Lagi sekali guys, make sure dengar betul-betul. 5 E's. The first one is engage. Yang kedua adalah explore. Yang ketiga adalah explain. Yang keempat adalah elaborate. Dan yang kelima adalah evaluate. Okay. Okay, alright, good. Din, sebenarnya. So sekarang ni kita nak tunjukkan kepada you guys macam mana kita terangkan 5 E itu menggunakan produk Spike Prime. So kita terus sambil terang sambil kita buat Bob. Betul, lagi senang. Sebab kalau terang je pun nanti bosan. Anda pun mungkin tak faham apa benda ni. Betul. Apa sebenarnya ni? Apa sebenarnya ni? Jadi kami akan tunjuk contoh terus menggunakan software Spike Prime. Betul. Okay. Alright. So maybe kita boleh buka software. Okay. Alright. So buat makan tu. Alright. So, okay. This is actually the software for Spike Prime. Okay. And it is actually open source. So anda boleh terus download from the internet. Alright. So sambil saya tunjukkan software dekat sini juga kita akan tunjuk apa yang akan berlaku pada our hardware. Okay. Alright. So bila kita buka software, for the first part, the first E, which is engage. Okay. So engage ni adalah di mana kita nak start to introduce, okay, the software, the blocks. Okay, nak start to introduce the hardwares. Okay, nak start to connectkan student punya pemikiran. But this time we use engage. Kita nak engage, start the student to get engaged. Dia sama macam manusia jugalah. Bila bertunang, engage. Maksudnya baru siswa kenal. Kita nak spark student punya curiosity. Itu yang penting dekat part engage ni. Alright, so what to do? Bila kita first time guna Spike Prime, okay, kita can just straight away tekan butang start ni. Right? Kita tekan start. Okay, dekat sini dia ada step by step instruction. Apa yang kita perlu buat when kita first time deal dengan Lego Spike Prime. Okay, so the first one kita boleh tekan start here. Okay, as soon as kita tekan start here, kalau anda boleh nampak, alright, the interface akan terus guide anda kepada apa benda yang kita kena buat seterusnya. Okay, step seterusnya, apa yang anda kena buat. Sambil itu juga di tepi tu ada description. Yes, ada description. So, kalau mengikut description ini, dia kata this is the hub. So, the first thing that kita kena buat pada anak-anak kita adalah kita kena perkenalkan orang hub. Apa itu hub? So, kalau anda boleh tengok, boleh jelas sikit. Nampak tak hub? Yang ini ya. Yang kotak putih tu kan. Alright. So that is actually the smart hub. So function smart hub ni apa, Bob? Otak. Ayat mudah dia lah, otak. Ayat mudah dia otak. Ataupun the smart hub is actually the processor untuk tolong kita kita akan download program ke dalam smart hub, and the smart hub will then pass the program to the sensors and also motor. Okay? So kita kena perkenalkan dulu smart hub. Alright, let's go next. Kita klik next. Okay, next kita kena prepare hub. Okay, kena make sure every hub dia akan guna bateri. So bateri dah install apa? Okay, saya dah tunjuk di sini. Kita dah install bateri dia. Okay, kita dah masuk bateri. Okay, so next what kita boleh buat? Kita akan start to connectkan hub pada our computer. Okay, so we click here, connect. Okay, actually ada dua cara untuk kita connectkan our hub. The first one is by using cable, or the second one kita boleh connect by using Bluetooth. Okay, so hari ni kita nak connectkan kita punya hub menggunakan Bluetooth. Okay, so what kita perlu buat ialah kita tekan kat sini, connect via Bluetooth. Okay, and at the same time kita ikut instruction. Okay, kita dah turn on hub. Kita nak on, kita switch on. So bila dia dah switch on, dia akan tunjuk LED akan menyala. Okay, so once dah switch on, kita tekan Bluetooth punya icon dekat kita punya hub. Kita tekan on Bluetooth. Okay, and then dekat kita punya software, kita akan cari nearby hubs. Okay, so dah ada. So kita tekan connect. Okay, kita akan tunggu, wait for a few seconds. Okay, alright. So then kita dah connect. Alright, so once kita dah connect, automatically interface dalam software akan berubah. Okay, so as you guys can see, kita boleh nampak dah dekat atas ni. Okay, hub dah connect, and then dia akan tunjuk all the motor and sensor yang kita dah connect pada kita punya hub. Alright, sensor dekat port mana, motor dekat port mana, semua dah tunjuk. Okay, so right now we are still in the getting started punya activity. So kalau you guys can see at the left part of the software, kita macam ada 3 blok saja. So maybe anda akan curious, kita ada 3 blok juga untuk Spike Prime. Kenapa sikit sangat? Kenapa sikit sangat? Tapi anda jangan risau. This is actually the starting getting started punya activity. So kalau anda buka home, buka new project, there's actually a lot more
blocks yang kita boleh guna. Kita ada motor, movement, light, sound. Kita ada banyak. Okay, and every blocks kita dah color code mengikut function masing-masing. Okay, so jangan risau. So for start here memang kita akan guna 3 sahaja. Okay, so kita go to start here balik. Alright, so apa yang kita perlu buat next adalah kita ikut arahan. Ikut arahan. So arahan nak cakap kita kena drag block. Okay, so the first block kita kena drag adalah block events. Okay, kita drag block events. Alright, first one dah settle. So when the program starts, so bila the program start, apa kita nak buat? Kita nak turn on LED supaya ada keluar gambar Smiley face. Smiley. Dah boleh nampak tak? Senyum Okay. dia. Okay, and then last one, lepas keluar gambar smiley, apa yang kita nak buat? Kita nak play beep for 0.2 second. Okay, once kita dah connect, kita dah sambungkan semua block, okay, mengikut yang diberi dalam guide. So next apa yang kita buat adalah kita boleh click to play. Alright, so sambil once saya klik ni, anda boleh tengok perubahan pada hub. Okay, hub sekarang ni LED tunjukkan gambar heart, betul? So bila saya tekan play, dia akan tukar jadi smiley. Yes. Okay, alright, so itu adalah apa yang kita nak cuba buat. Okay, so now done. Kita dah done with the first one. So let's proceed to the next one. Okay, to the next one. Sekarang ni kita akan start to gunakan E yang kedua. E yang kedua iaitu explore. Okay, di mana di bahagian explore ni kita akan start to dekat bahagian explore ni kita akan start to buat hands-on building activity. So kita akan start to build lah. Okay, build a robot or build a structure or a project, anything. Alright. So that is the thing yang kita nak try to do under explore punya section. Okay, cuma sekarang ni kami dah build. Okay, kita dah build system. So we are not going to spend any time untuk build right now. Okay. So apa yang kita akan buat sekarang adalah kita akan teruskan to the third part of part E, which is explain. The third E, explain. Okay, so apa yang kita nak cuba explain? Alright, kita akan teruskan balik pada software. So kita akan continue. Okay, kita akan continue. Okay, get building instruction. So this is where anak-anak tuan-tuan puan-puan boleh build. Okay, robot yang diperlukan. Okay, ada instruction kat sini. Alright, instruction is very clear. Kalau anda boleh tengok, dia akan tunjuk part apa nak ambil, dekat mana nak pasang. Kita ikut gambar je. Ikut gambar je. Ikut saja gambar. Dah settle, press next. Ikut je sampai hujung. Okay, so macam contohnya untuk getting started ni, kita ada lebih kurang 37 steps kalau saya tak silap. Okay, kita ada 34. Alright, 34 steps. Okay, so once kita dah done build, kita boleh klik dan okay, so next, continue. Apa kita akan buat? Okay, so the first part untuk kita start to explore and explain. Okay, alright. The first one kita akan buat di mana program hub kita akan set motor pada port C untuk bergerak dengan power 75%. 75. Okay, 75% dan kemudian motor tersebut akan berpusing dalam clockwise motion untuk 5 rotation. 5 rotation saja. Okay, so maybe Bob boleh dekatkan motor pada kamera. Okay, pada motor ni kalau nampak kami ada pasang satu indikator. Jadi kita boleh tengoklah indikator ni starting dekat mana, ending dia dekat mana bila dia run program. Betul, okay. So kalau ni saya akan tekan play program. Saya akan play sekarang. Anda boleh tengok perubahan pada motor. Dia akan bergerak 5 rotation. Okay, ready? 3, 2, 1. Okey, tengok tepat dari tempat dia start sampailah ke penghujung, dia akan berhenti di tempat yang sama. Maksudnya dia dah completekan 5 rotation dengan menggunakan speed 75%. Mungkin tak nampak dia sebab ada lampu. Ada lampu. Okey, nak try kita sekali. Cuba sekali lagi. Okey, kita cuba lagi sekali. Okey, Bob dah ubah kedudukan. Okey, kita try lagi sekali. 1 2 3 4 5. Exactly. Precise. Okey. So macam mana yang kita program, macam itulah yang akan dilakukan oleh motor dan sensor mengikut arahan yang daripada Smart Hub. Okay, alright, so we are done. Okay, we are done with the first experiment. So dekat sini juga sambil kita explore, you need to explain. Betul. Kan? Kenapa dia bergerak this way, kenapa dia bergerak that way, kan? Kenapa dia macam agak laju, kan? And kenapa daripada tanda tu
yang sama, jom kita berhenti dekat tempat yang sama juga. Okey. So, Saya nak mencelah, minta maaf. Betul. Okey, untuk E yang ketiga ni, bila bahagian explain, sebenarnya Spike Prime dia menggalakkan satu term yang kita panggil active learning. Okey, bila active learning ni maksudnya semua student yang kena buat. Student buat semua. Maksudnya semua EE, engage, explore, explain, elaborate dan evaluate ni student kena buat sendiri. Kita sebagai ibu bapa, kita sebagai parent, kita kena pantau, kena minta mereka lakukan step by step. Kita guide saja anak-anak kita. Okey. Okey, ambil contoh berbalik kepada motor ni tadi. Okey, programming 75% 5 rotation. Okey, jadi kita tanya, betul tak dia pusing 5 rotation? Apa akan jadi? Kita cuba bertanya. Dia berbalik kepada konsep 4C tadi sebab sekarang kita main peranan kita sebagai educator. Betul. Okey, kita tanya kepada anak-anak, apa akan berlaku kalau kita reduce power daripada 75 pergi kepada 50? Contoh. Jadi di sini student akan buat E yang ketiga, iaitu explain. Itu introduction, itu link dia antara 4C dan 5E sebenarnya. Okey? Okay. Alright. So sekarang ni kita akan teruskan to explore and explain. Kita akan teruskan, kita boleh buka software. Okay. Kita akan teruskan dengan aktiviti yang seterusnya. Alright. Kita buka software. Alright. Okay. So sekarang kita akan continue. Okay. Once kita continue. Okay. Right now kita nak start untuk gunakan force sensor. Force sensor yang kita dah connect pada port B. Alright. Okey, kalau mengikut program, kalau anda lihat, okey, saya akan explainkan sedikit program yang kita nak buat. Okey, when the force sensor at port B is pressed, apa yang akan berlaku adalah motor pada port C akan bergerak dalam putaran clockwise with a speed of 25%. Maksudnya dia akan bergerak clockwise tapi slow je, Bob. Macam tadi 75%. Kali ni 25. Okey. Okey. And itu bila force sensor ditekan. Tapi bila force sensor di-release, then the motor akan stop moving. Stop. Okay? Alright. So, shall we play? Shall we download? Boleh. Okay, saya dekatkan sikit. Okay, kita akan tunjuk. Okay, anda akan boleh lihat bagaimana bila once saya dah play program, bila Bob tekan force sensor dan only motor akan berpusing. Okay, kita play dulu. Okay, program dah play. So, Bob. Okey, motor tak berpusing. So bila saya tekan, ini force sensor, bila saya tekan dia akan semula bergerak. Okey, dan bila kita lepas, dia akan berhenti. Dia akan berhenti. Dan bila kita tekan balik, Bob? Tekan balik, dia akan sambung bergerak balik. Yeah, so dia hanya akan bergerak apabila force sensor ditekan seperti apa yang kita buat dalam program tadi. Okay? So simple. So getting started punya guide dia memang simple. Ialah untuk kita start memperkenalkan hardware ada dalam Spike Prime. Okay? Alright, so kita dah settle force sensor. Okay, saya nak tanya satu soalan. Anda rasa sesuai tak produk ini? Pembelajaran begini untuk anak-anak yang berumur 10 tahun ke atas. Saya rasa agak mudah. Okay, agak mudah. Boleh komen lah. Cuba komen, rasa okey tak okey. Cara pembelajaran begini, kita lakukan di rumah untuk anak-anak yang berumur 10 tahun ke atas. Betul. Okay, nanti saya nak tengok komen anda. Mana yang rasa tak sesuai, mungkin boleh terangkan kenapa. Bagi yang rasa sesuai, mungkin boleh terangkan kenapa. Okay? Alright. Okay, kita teruskan Din untuk E yang keempat. E yang keempat, alright. Kita nak start to go into elaborate. Okay. So elaborate ni adalah di mana kita bagi new challenges to our kids. Alright. So tadi kita dah belajar gunakan motor and apa tadi? Motor dan force sensor. Force sensor. So sekarang kita nak bagi new challenge. So maybe right now kita nak gunakan lebih banyak lagi sensor. Okay, right now. Okay, so kita just apa yang kita perlu buat, tak perlu risau, tak perlu fikir, just ikut guide dalam software. Betul. Okay, so boleh kita up balik software. Okay. So dalam software, next kita akan pilih next step. Okay, so the next one kita akan start menggunakan distance sensor. Okay, so Bob boleh tunjuk kat mana distance sensor, Bob? Alright, itu adalah kita punya distance sensor yang ada dua mata tu. Okay, alright, so itu adalah distance sensor. Okay, so boleh kita tengok program semula. Okay, dekat program, kalau kita tengok, alright, dia katakan apa yang kita nak buat, distance sensor pada port D. Okay, apabila ada objek di depan, di bahagian hadapan, okay, further than 20 cm, then motor pada port C akan bergerak clockwise. Okay, and bila tak ada objek, and bila
objek further than 20 cm, maksudnya lebih jauh, then motor akan stop. Sorry, the other way round, tersilap Bob. Tersasul. Okey. Bila objek lebih daripada 20 cm, then dia akan berpusing. And bila adanya objek kurang daripada 20 cm, then motor tu akan stop. Okey. So, tanpa buang masa, cuba kita test. Okey, Bob akan tunjukkan. Okey, so kita akan play program. Okey, currently, bila tak ada objek di depan distance sensor, motor akan terus berpusing. Tapi macam mana kalau kita letak an object 20 cm depan sensor? So anda boleh tengok, Bob gerakkan tangan, reaching 20 cm, yes, motor akan stop. Dan bila kita jauhkan balik, dia akan pusing balik. Dekat balik, yes, dia akan stop. So that is actually 20 cm between object dengan distance sensor. Okay? Alright. So kat sini pun kita masih boleh lagi elaborate dengan explain kenapa bila kita jauhkan jarak dia stop, bila kita dekat dia berpusing, dan bila kita dekatkan stop. Okay? Alright. Okay, so kita dah guna force sensor, kita dah guna distance sensor. So now let's go into the next activity. Okay, for the next activity kita akan gunakan color sensor. Okay, kita akan gunakan color sensor. Okay, kita stop dulu. Okay, kita akan start gunakan color sensor. Okay, so color sensor kita dah connect pada port F. Okay, anda tengok, kalau tengok dekat atas skrin ni, kita tunjuk pada port F kita ada color sensor. Okay, so apa yang program ni nak buat? Okay, kalau mengikut program, bila kita tunjukkan objek berwarna magenta ataupun objek berwarna kuning, then motor pada port A akan rotate clockwise with one rotation. Okay, alright. So sekarang kita akan cuba try. Okay, sekejap Alright, kita akan... Okay, yang ini dia gunakan media motor, saya ubah dulu. Okay, kita akan ubah. Okay, sebab kali ni dekat penggunaan motor kat port A. Okay, at the same time, for those yang baru join kita punya live session, make sure you guys teruskan share, like and comment, okay, pada kita punya program, okay. And kita ada juga banyak gift yang kita nak bagi pada you guys, okay. Kita ada juga soalan-soalan yang kita dah ajukan. 2 soalan yang diajukan tadi, so right now, later on kita akan ajukan soalan ketiga. So make sure you guys stay tune till the end, supaya you guys berpeluang untuk dapatkan hadiah tersebut. Okay, so now let's start dengan kita punya next activity. Okay, kita akan gunakan color sensor. So apa yang saya terangkan balik, apabila color sensor nampak objek berkala magenta dengan kuning, baru motor dekat port A akan bergerak. Okay, kita tukar port A. Alright, so now let's play program. Okay, mungkin Bob boleh tunjuk Bob dengan kad sikit. Okay. Okay. Alright, so kita nampak color sensor yang bercahaya tu. Okay, that is our color sensor. Okay, cuba kalau contoh kita tunjuk color magenta, apa akan jadi Bob? Yes, that is magenta. See, bila kita tunjuk color magenta, dia akan pusing satu rotation. Kalau kita letak lagi sekali magenta, one rotation. Okay? Okay, tapi how about kalau kita letak color selain magenta dengan kuning Bob? Okay, kita try warna biru. Okay, kita try warna biru. Block warna okay, biru. Kita letak warna biru. Then the motor will not move. Kenapa? Sebab dalam program kita dah set motor hanya akan bergerak apabila dia nampak color sensor nampak objek berkala magenta dan kuning. Okay, so maybe kita try kuning pula Bob. Okay, sekarang kita ada break kuning. Yes, okay, so then kuning and magenta akan membuatkan robot gerak. And maybe another one yang selain magenta dan kuning, kita ada hijau. Hijau. Okay, kita cuba warna hijau tak jalan. The robot will not move. Okay? Alright, so it's very direct, it's very easy, tak susah, and I believe anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan akan senang faham macam mana nak menggunakan Lego Education punya produk, especially like Spike Prime, dengan menggunakan guide di dalam software. Okay? And kita ada lagi tak? Okay, last but not least, kita ada satu lagi. Okay, activity menggunakan Spike Prime. Okay. Apart from the 3 sensor yang kita dah tunjuk tadi, force sensor, distance sensor and sensor, kita ada juga sensor yang keempat. Sensor yang keempat ni kita panggil sebagai gyro sensor. Betul. So, gyro sensor ni tujuan dia adalah dia akan help untuk detect balance, okay, dengan alignment of kita punya smart hub.
Okay. So maksudnya kalau kita pusingkan sikit Smart Hub, dia boleh tahu berapa darjah Smart Hub tu berpusing. Okay. So right now, apa aktiviti yang kita nak buat adalah, okay, kita boleh go software balik. Okay, apa yang kita akan buat adalah, kita akan cuba tilt. Kita akan tilt kita punya Smart Hub. Alright, so kalau ikut program, bila Smart Hub dalam keadaan static, then akan keluar LED nampak macam tidur. Nampak tak? Okay, kita besarkan sikit. Kita set LED seolah-olah macam Smart Hub tidur, dan akan keluar sound snoring, berdengkur. Okay, itu bila Smart Hub static dalam position front is up. Tapi when top is up, maksudnya kita tiltkan sikit Smart Hub tu, then automatically LED akan berubah menjadi smiley. Maksudnya dah bangun, Smart Hub tu dah bangun. And then kita akan dengar bunyi applause. Okay. Alright, so maybe kita boleh play. Okay, Bob boleh dekatkan sikit supaya semua orang nampak LED. Okay, alright, ready? Okay, kita play. Din, jangan tidur Din. Itu bukan saya yang tidur guys. Itu Stem Hub yang tidur. Okay, sorry, Smart Hub. Alright, alright. So sekarang ni apa akan jadi bila kita tilt? Okay, cuba tilt Bob. Yes. Okay, so bila kita tilt, eventually LED akan berubah dan adanya applause sound. Tidur balik. Kita tilt. Smiley. Okay, tidur balik. Okay, tilt. Alright, smiley face. Okay. So that is how kita boleh ajar anak-anak kita dengan menggunakan Spike Prime. Okay. So kita dah explain 4 elemen yang ada dalam 5E, which is engage, explore, explain and elaborate. So now kita dah ke E yang terakhir, Bob. E yang paling penting sebenarnya paling dalam proses penting, pembelajaran, which is evaluate. Evaluate. Okay, apa yang kita buat waktu evaluate, Bob? Okey, untuk evaluate, kita sebagai pengajar sarankan untuk anak-anak kita evaluate balik ke 4 E yang mereka telah lalui tadi. Di samping itu, kita kena evaluate juga apa yang mereka belajar. Okey, itu secara ringkasnya begitu. Proses mungkin ambil masa 10 minit, mungkin ambil masa 15 minit. Betul. Dan benda ni kita lakukan di penghujung sesi pembelajaran, Din. Okay. Okay. Alright. So it's important untuk anak-anak tuan-tuan puan-puan to evaluate themselves to see whether or not they have achieved skills yang kita nak try to develop through kita punya session dengan Spike Prime tadi. It's important untuk diorang to evaluate themselves on their own. Okay, and kita cuma guide. Alright. Okay. Okay. Habis. Kita dah settle Habis dua produk ESM and also Spike Prime. Okay, diharapkan kalau ada apa-apa soalan tentang konsep teaching konsep 4C dan learning konsep 5E, komen. InsyaAllah troopers kami akan jawab kalau sempat semasa sesi live ni. Kalau tak, kami akan jawab juga semasa habis sesi live ini berlangsung. Okay. Alright, so before we go to the end of our session, okay, kita mungkin boleh baca komen-komen diorang, Bob. Silakan. Okay. Alright, okay. At the same time, saya nak jelaskan sekali lagi. Okay, kita ada banyak free gift. Okay, yang pertama, Bob, kita explain. If kita reach 100 viewers, we can still reach 100 viewers. Dan kita akan select seorang pemenang untuk dapatkan produk Simple Machine. Produk Simple Machine kita akan bagi secara free kepada seorang pemenang bertuah once kita reach 100 viewers. So make sure teruskan share, teruskan tag guys. Alright, we need those 100 viewers. Kita tak nak bawa hadiah ni ke minggu hadapan. Kita ada banyak lagi hadiah untuk you guys. Betul. Okay. So make sure minggu ni kita ada pemenang. Alright, so belum terlambat, teruskan share, teruskan tag, panggil semua kawan-kawan, adik-beradik, okay, anak saudara semua tonton kita punya live to make sure that kita achieve 100 viewers. And at the same time, kita juga ada 3 soalan. 3 soalan yang kita kemukakan. 2 soalan kita dah kemukakan tadi. And now kita about to reach the 3rd question. Okay, so saya akan ulang balik. The first question adalah, apakah produk kedua yang kami perkenalkan di dalam episod 1 macam-macam Lego? That is the first question. Yang kedua, apakah eksperimen yang kita lakukan menggunakan produk Steam Park dalam episod kedua Lego Education? Alright, so make sure you guys dah, right now, by right should be you guys dah ada jawapan dah for these 2 question. Kenapa? Sebab I'm about to show you guys soalan kita yang ketiga. But before I show it,
make sure you guys are ready because once saya dah show 3 soalan ketiga, dan straight away anda boleh terus start komen. Dekat bahagian komen terus tulis nombor 1 jawapan dia apa, nombor 2 jawapan dia apa, nombor 3 jawapan dia apa, dan tag 5 orang rakan anda. Okey, contoh macam di bawah. Kita ada contoh macam di bawah. Okey, macam nombor 1 jawapan dia apa. Itu bukanlah jawapan dia tapi itu contoh template. Okey, nombor 1 jawapan apa, 2 apa, 3 apa, and straight away tag 5 orang. Kalau anda jawapan anda betul and anda tag 5 orang rakan anda, and pada awal tadi anda share di mana, dari negeri mana anda berada, dan tag juga 5 orang, dan kita akan insya-Allah anda mungkin jadi salah seorang pemenang hadiah kita pada minggu ni. Okay? Alright, so dah ready for the third question? Saya dah ready. Dah ready, Bob? Saya dah ready. Ready guys? Once kita show third question ni, straight away you guys can start comment the answers dalam kita punya comment section. Tak perlu tunggu. Straight away tulis jawapan and tag 5 orang. Okay, ready? Drum roll. Drum roll. Okay, soalan ketiga. Okay, apakah fungsi action brick berwarna biru yang digunakan bagi produk Express Facebook Live macam Lego episod ketiga? Okay, so dalam episod ketiga kita ada gunakan coding Express, and dalam tu kita ada explain function brick. Okay, kalau anda tengok kat bawah tu ada gambar function brick, ada 5 color function brick, merah, hijau, biru, putih dan kuning. So each function brick ni dia ada dia punya specific function yang berlainan. Okay, kalau anda tengok petunjuk tu actually adalah jawapan dia. Tapi jawapan dia for this third question, jawapan dia adalah dalam bahasa Malaysia. Okay, dalam bahasa Malaysia. Alright. So make sure kalau anda tak pasti jawapan dia apa, boleh rujuk balik kita punya episod ketiga macam-macam Lego. Alright. Okay. So kita dah terangkan tiga soalan yang diperlukan. So dah ada jawapan, terus komen. Okay. So dan kita akan pilih. Okay. Komen dan tag 5 orang. Jangan hanya tulis jawapan je guys. Tulis 3 jawapan tu dan sekaligus tag 5 orang rakan anda dalam komen yang sama. Alright. Sebab kalau anda hanya jawab tapi tak tag, ada kemungkinan kita akan pilih pemenang yang lain. Alright. So to make sure you guys dapat hadiah tu, komen 3 jawapan dan tag 5 orang rakan anda. Okay. Di samping itu ada 2 lagi benda yang saya nak ingatkan. Bagi viewers semua yang share, like dan komen pada sesi live Facebook macam-macam Lego episod 4 ni, kita mystery gift masih continue. Troopers kami akan pilih, jadi teruskan share, teruskan like, teruskan komen. Okey. Dan ada satu lagi adalah pertandingan. Okey, kalau anda tahu minggu lepas di page Facebook kami ada announce satu pertandingan, iaitu pertandingan inovasi Lego Education menggunakan 3 produk robotik kami, iaitu WeDo 2.0, Spike Prime dan EV3. Okey, tarikh tutup penyertaan adalah 28 Jun ini. Betul. So ada 3 giveaway, ada 1 pertandingan. Okey. Alright, so macam saya tengok dekat komen sekarang ada yang dah start jawab, tapi ada ramai yang jawab setiap jawapan tu dalam individual komen. So make sure tu jawab 3 soalan dalam komen yang sama, and dalam komen yang sama tag terus 5 rakan anda. Boleh tak kita tunjukkan template sekali lagi? Template macam mana nak jawab 3 soalan ni. Okey, kita tunjuk template. Okey, kita tunjuk template kat bawah. Okey, macam ni guys. Anda kena buat macam ni. So dalam satu komen ada 3 jawapan dan 5 orang rakan anda yang anda tag. So make sure you guys buat macam ni. Okay, otherwise kalau you guys buat individually, takut kita tak dapat nak trace. Betul. Okay, so senang anda buat macam ni. 3 jawapan, tag 5 orang, straight away in one comment. Okay, so sebab tengok ramai yang dah start jawab, tapi ramai yang jawab individually and tak tag 5 rakan. So make sure jawab 3 soalan and tag 5 rakan dalam komen yang sama. Okay. Sambil anda komen jawapan dan tag rakan-rakan anda, saya akan teruskan dengan promosi. Okay. Promosi. Pada macam-macam Lego episod yang pertama, kami ada menyambut anniversary Lego Education yang ke-40. Yes. Lego Education. Okay. Promosi tersebut telah berlangsung selama 1 bulan lebih ni. Dah almost bulan dah, Pak. Okay, almost bulan, dan duka cita saya nak maklumkan tarikh akhir, tak adalah duka cita. Okay, tarikh akhir untuk promosi tersebut akan tamat pada 20 Jun. Lagi berapa hari? Hari ni 18 Jun, so maksudnya 2 hari saja. 2 hari lagi. Okay, terima kasih kepada yang dah membeli. Yang dah menyokong kami throughout this promotion time. So, terima kasih banyak-banyak. But kita ada 2 hari lagi for those yang masih berminat
untuk grab this opportunity. Kita ada 2 hari lagi, so make sure you guys grab this opportunity fast. Untuk 2 produk yang kami bawa hari ini, iaitu produk ESM. Dan juga kita letak EV3. EV3. Alright. Mungkin boleh tunjukkan. So, berapa harga Din? EV3 dan ESM sebelum diskaun dan selepas diskaun. Alright, so untuk kita akan bagi 30... maaf Din, bukan EV3, Spike Prime. Tersasul. So kita akan bagi 30% discount for all of our products. Contohnya macam ESM, Early Simple Machine. Alright, the new price will be for RM861. Price sekarang adalah RM861 and hanya valid untuk 2 hari saja lagi, guys. Tinggal 2 hari. 2 hari saja lagi. So make sure untuk terus dapatkan anda boleh contact kita punya kita punya personal, staff personal, dan nanti kita akan tunjuk later on, nombor-nombor untuk kita punya staff personal, dan anda boleh terus contact diorang untuk dapatkan set ESM yang sekarang berharga RM861. Itu untuk ESM. Itu untuk ESM. Spike Prime. Untuk Spike Prime, our current price after 30% off will be RM2,520. 2520. Dan sama macam ESM, promotion ni hanya kekal selama 2 hari sahaja lagi. Alright? So make sure, grab this opportunity. 30%. Kita tak selalu bagi this kind of promotion. Only during Lego Education punya anniversary. So mungkin in the future ada lagi promotion, but kita tak tahu bila. Kita tak tahu berapa kita pun tak tahu berapa banyak discount. So right now 30% off. Make sure you guys grab it fast. Later on kita akan tunjuk juga dekat you guys. Maybe kita boleh tunjuk promotion for the other products, because apart from Spike Prime dengan ESM, kita ada juga macam-macam promotion untuk produk yang lain. So kita akan tunjukkan kepada you guys sekarang harga. Guys, so itu adalah promotion yang kita ada untuk semua produk Lego Education, but the promotion will only last for 2 days. Sekali lagi saya ingatkan, 2 hari sahaja lagi. So make sure terus contact kita punya sales personnel, dan diorang akan try to entertain and dapatkan produk yang anda inginkan. 2 hari 30%. 2 hari 30%. 2 hari 30%. Alright, so sekarang ni before kita end kita punya session for today, alright, there's also another thing yang saya nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan. Maybe kita boleh share kita punya screen komputer. Saya nak tunjukkan kepada anda. Macam saya terangkan tadi, Sasbadi dah sediakan satu platform yang dinamakan sebagai STEM Hub. Dan di STEM Hub ni juga anda boleh nampak, anda boleh cari trainer, sessions, kita ada mentor. Anda juga boleh register. Either register as a student ataupun register as a trainer. Betul. So apa yang saya nak tunjukkan sekarang ialah, if you guys go under find a session and then tekan live tutoring class. Almost every day. Every day kita akan ada live session dengan kita punya trainers, or even trainer daripada luar. So each trainer akan ada provide explanation ataupun knowledge sharing tentang produk-produk Lego Education. Betul.
So maybe anda boleh tengok, okay, anda boleh select, okay, anda nak dengan trainer mana, hari apa, pukul berapa. Okay, boleh tengok, anda boleh tekan book now. Okay, nanti boleh tengok apa. Okay, macam saya tak log in. So make sure anda register dan log in. Then when you click book now, then kita boleh tengok apa topik yang akan diperkenalkan oleh trainer tersebut pada hari tersebut. Okay? Mungkin trainer tersebut ada buat sesi setiap hari dan setiap hari berbeza, topik berbeza. Jadi anda boleh pilih topik mana yang anda minat dan anda boleh book seat untuk live session tersebut. Okay. So macam saya dengan Bob pun nanti kita akan ada juga our own personal live session. So maybe you guys nak tanya, maybe hari ni masih tak cukup faham pasal Spike Prime ke, ESM or any of our other products yang kita dah perkenalkan. So make sure you guys masuk STEM Hub. Okay, register as a student and terus book any live session yang available supaya kita orang dapat share lebih banyak knowledge dengan you guys about Lego Education punya products. Okay? Alright. So, anything else, Bob? Tak ada, saya rasa tamat Din. Tak ada? Okay, so sekarang ni jelas sekali saya dengarkan 3 soalan tadi. Make sure anda jawab 3 soalan tersebut, jawab dengan betul. Dan dalam komen yang sama, tag 5 orang rakan. Okay, jangan hanya jawab soalan je, tak tag. So, kena jawab dan tag dalam satu komen. Boleh tunjuk sekali lagi tak template jawapan? Last template jawapan yang kita expect. Okay? Sebab kita ada hadiah untuk you guys. So, kita hopefully nak you guys dapat hadiah ni. So, make sure to komen macam dalam contoh di bawah. Okay, dalam satu komen yang sama, 3 jawapan dan tag 5 orang rakan. Jangan buat separately. Berasingan. Jangan buat berasingan. Sekaligus, supaya senang untuk kami trace whether anda dah jawab ataupun tidak. Okay? Alright. So, right now, the time is 1:38. Alright. So, we are also at the end of our session. So, saya tak langsung, saya dan Bob nak mohon maaf. Okay, sekiranya kami ada tersalah kata kan, ataupun mungkin ada kesilapan yang kami buat sepanjang 1 jam ni. Terkasar bahasa ni ke. Sementara masih di bulan Syawal, minta maaf. Yes. And don't worry, macam-macam Lego akan still terus bersiaran pada minggu yang akan datang. Okay, kita akan try to bawa konsep yang lebih baru pada you guys. Okay, dengan produk-produk yang ada di bawah Lego Education. So, make sure untuk terus stay tune bersama kami dalam rancangan Macam-Macam Lego. Alright, thank you guys. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Okay, bye.